Assalamualaikum dan selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang cukup mendamaikan jiwa tapi sejujurnya agak mencabar bagi ramai antara kita. Berpandukan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih, kita akan rungkai rahsia, kelebihan dan amalan di sebalik satu ibadah malam yang sangat luar biasa, iaitu solat tahajud. Jadi, jom kita terus mulakan sebab apa yang kita nak bincangkan ni mungkin akan ubah cara anda pandang waktu tidur anda selama-lamanya. Okey, jom kita terus selami topik ni. Cuba dengar dan hayati betul-betul hadis Qudsi ni. Ia bukan sekadar kata-kata biasa tau, tapi satu jemputan langsung dan sangat intim daripada pencipta kita. Bayangkan macam ni, waktu dunia sedang nyenyak tidur, waktu fikiran kita mungkin berserabut dengan macam-macam masalah moden macam kerja, keluarga atau kewangan, Allah SWT sendiri turun ke langit dunia dan tawarkan jalan keluar. Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita, pada sepertiga malam terakhir, Allah bertanya siapa yang meminta, siapa yang memohon ampun untuk dia perkenankan. Ini ibarat talian hayat terus ke langit. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita perjelaskan satu perkara asas. Sebenarnya, apa beza tahajud dengan ibadah malam yang lain? Kalau kita sebut Qiyamul Lail, ia merangkumi apa-apa saja ibadah lepas isyak, macam baca Quran atau berzikir. Tapi tahajud ni lebih spesifik. Berdasarkan sumber-sumber sahih, ia adalah solat sunat yang kita buat selepas kita terjaga dari tidur. Dekat sinilah letaknya nilai sebenar tahajud. Perjuangan fizikal nak tolak selimut yang tebal tu, nak tinggalkan katil empuk tu, itulah sebenarnya yang buatkan amalan ni sangat istimewa dan amat dicintai oleh Allah. Cuba lihat macam mana ayat dari surah Al-Isra' ni mengangkat kedudukan solat tahajud. Allah sendiri berjanji akan kurniakan maqam mahmud atau tempat yang terpuji. Dan tahu tak, perkara ni turut disokong kuat oleh satu hadis dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah RA meriwayatkan yang sebaik-baik solat selepas solat fardu 5 waktu adalah solat malam atau tahajud. Fakta ni saja dah cukup untuk beri kita keyakinan mutlak tentang betapa agungnya ibadah ni berbanding solat-solat sunat yang lain. Tapi, jom kita jujur sekejap dengan diri sendiri. Nak bangun pukul 3 atau 4 pagi tu, memang susah kan? Penat kerja siang hari tu buat kita rasa macam mustahil sangat nak buka mata. Jangan risau, perasaan berat tu sebenarnya sangat normal. Malah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ada jelaskan yang bila kita tidur, syaitan akan ikat 3 ikatan dekat belakang kepala kita. Pada setiap ikatan dia akan bisik, malam masih panjang, tidurlah. Jadi, tiap kali tangan anda secara automatik tekan butang snooze dekat telefon tu berulang-ulang kali, ia bukan sekadar rasa mengantuk biasa tahu tak? Ia sebenarnya satu pertempuran psikologi dan rohani yang betul-betul sedang berlaku. Sekarang, apa yang sangat menarik pasal benda ni ialah Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya dah ajar kita cara nak tewaskan syaitan. Baginda macam bagi kita satu siri cabaran, langkah demi langkah untuk lepaskan ikatan-ikatan tadi. Pertama, bila je anda terjaga, terus ingat Allah atau berzikir. Automatik, ikatan pertama terungkai. Lepas tu anda bangun, pergi ambil wuduk, ikatan kedua pula musnah. Dan bila anda akhirnya berdiri mendirikan solat, ikatan terakhir tu hancur lebur. Tahniah. Anda baru saja memenangi pertempuran malam yang epik tu. Jadi apa kesannya pada diri kita? Kalau kita berjaya rungkai ketiga-tiga ikatan tu, kita akan bangun pagi dengan rasa yang sangat bertenaga, sangat bersemangat dan hati pun rasa bersih je nak mulakan hari. Tapi kalau kita tewas, kalau kita pilih untuk terus sambung tidur, hadis sebut yang jiwa kita akan rasa berat, kotor dan kita akan dikuasai sifat malas je sepanjang hari tu. Pendek kata, mood dan tenaga rohani anda untuk hari itu ditentukan sepenuhnya oleh macam mana anda kendalikan 3 ikatan syaitan ni. Sekarang, jom kita beralih kepada manfaat duniawi. Ya, solat malam ni sebenarnya satu penawar rohani dan fizikal serta pembuka pintu rezeki kita di dunia. Kadang-kadang kita fikir salat tahajud ni cuma untuk pahala di akhirat sahaja kan? Sebenarnya tak. Ia adalah remedi duniawi yang sangat luar biasa. Hadis riwayat Tirmizi jelas sebut yang tahajud ni mampu cegah dosa dan hindar penyakit fizikal. Yang paling best, kajian sains moden pun ada cadangkan yang salat malam secara teratur boleh kurangkan risiko penyakit kardiovaskular macam masalah jantung tau. Ia juga buatkan wajah kita berseri dan tenang je. Tokoh hebat macam Salman Al-Farisi dan Imam Al-Ghazali pun pernah sebut macam mana pengorbanan masa tidur ni sebenarnya bertindak macam magnet yang tarik rezeki yang berkat dan melimpah ruah masuk dalam hidup kita. Jadi, poin yang sangat penting nak dikongsikan di sini ialah angka 3. Kenapa 3? Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bagi tahu yang ada 3 golongan manusia yang Allah amat cintai. Allah sangat gembira dengan mereka, sampaikan Allah tersenyum melihat mereka.
Siapa mereka ni? Salah seorang daripadanya adalah individu yang ada katil empuk, selesa tidur dengan pasangan yang dicintai, tapi dia pilih untuk tinggalkan semua keselesaan tu. Dia bangun dalam gelap malam semata-mata nak merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Pengorbanan ikhlas inilah yang menarik senyuman Sang Pencipta kita. Subhanallah. Baiklah, tadi tu kita cerita pasal dunia kan? Sekarang, jom kita angkat pandangan kita dan beralih kepada ganjaran akhirat yang kekal abadi. Cuba hayati maksud ayat dari surah As-Sajdah ni. Memang sangat mendalam. Kenapa Allah kata dirahsiakan ganjaran tu? Hasan Al-Basri ada terangkan, sebab golongan ni sanggup sembunyikan amalan baik dorang dalam gelap malam, jauh daripada pandangan orang ramai, maka Allah pun sembunyikan untuk mereka satu ganjaran secret yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak terjangkau di akal fikiran kita. Inilah juga laluan utama untuk kita capai Maqam Mahmud yang kita sebut pada awal tadi. Dan bila kita selak balik hadis-hadis sahih pasal ganjaran rahsia ni, wow, memang luar biasa. Kegelapan sementara masa anda solat malam tu sebenarnya akan ditukar jadi cahaya dan keselesaan yang akan terangkan alam kubur nanti. Menurut satu riwayat Al-Baihaqi, kumpulan kecil yang bangun malam ni akan terus melangkah masuk ke syurga tanpa sebarang hisab. Tak ada soal jawab langsung. Dan dalam riwayat Tirmizi pula disebut, dekat syurga nanti ada bilik-bilik lutsina atau transparent yang sangat cantik dihaskan secara eksklusif untuk mereka yang bangun solat waktu orang lain tengah sedap tidur. Jadi, lepas dengar semua fadilat dan ganjaran hebat ni, soalan penting yang kita kena tanya pada diri sendiri sekarang bukan lagi kenapa, tapi macam mana? Macam mana kita nak mula amalan ni tanpa rasa terbeban? Kuncinya adalah membina satu rutin yang konsisten secara perlahan-lahan. Jom kita tengok cara yang sangat praktikal berdasarkan sunnah Nabi SAW. Pertama, sebelum tidur tu pastikan kita pasang niat yang betul-betul kuat untuk bangun. Kedua, jangan terus drastik buat banyak-banyak. Relax. Hadis riwayat Muslim sarankan kita mula dengan 2 rakaat je dulu yang ringkas. Ketekunan dan sifat konsisten tu jauh lebih disukai Allah daripada buat banyak rakaat tapi hangat-hangat tai ayam. Dan ketiga, jadikan ia aktiviti mengeratkan kasih sayang. Hadis Abu Daud ada sebut betapa Allah merahmati pasangan suami isteri yang kejutkan satu sama lain untuk solat malam. Kalau lihat sangat nak bangun, rencis sikit je air kat muka pasangan dengan penuh kasih sayang. Kutipan hadis daripada Tirmidzi ni seolah-olah menyimpulkan segalanya. Bila anda bangun dan bentang sejadah di tengah keheningan malam tu, anda sebenarnya bukan berseorangan. Anda sedang menyertai satu barisan sejarah pewaris yang sangat mulia. Anda sedang ikut jejak langkah para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh sejak zaman berzaman. Pendek kata, anda sedang mewarisi gaya hidup orang-orang yang berjaya. Sebagai penutup sesi penerangan kita kali ni, cuba bawa persoalan ni dan fikirkan sejenak. Jemputan ilahi tu dah pun dikeluarkan. Allah sentiasa menanti anda pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi cabaran saya untuk anda, set alarm telefon anda malam ni, niat kuat-kuat dalam hati, buktikan pada diri sendiri yang anda mampu rungkai ikatan pertama syaitan tu sebaik saja anda buka mata nanti. Jadikan syurga dunia ni milik anda menerusi kemanisan ibadah tahajud. Pilihan tu ada di tangan anda. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama dan selamat beramal.